Dia kata sabar itu terdiri daripada beberapa bahagian, iaitu 3 bahagian. Apa dia? Yang pertamanya, sabar untuk taat pada perintah Allah. Itu pertama. Kedua, sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Dan yang ketiga, sabar di dalam menerima ujian dan musibah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam ini, walaupun secara maya, walaupun secara online. Alhamdulillah, tidak menghalang kita untuk menghadiri majlis-majlis ilmu. Walaupun duduk kat rumah, bolehlah kan pegang buku ke pegang kertas ke apa, tulislah tuan-tuan. Catatlah mana yang boleh. Kan sekarang ni dah canggih kan. Sekarang ni pun dah PDPR kan? Pengajaran dan pembelajaran di rumah kan. Jadi tak ada masalah tu. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, hari ini kita bersiaran langsung daripada Masjid Kampung Tebauk, Bukit Tunggal, Kuala Terengganu, yang mana malam ni yang kita malam ni live ni tajuk yang dah kita pilih adalah perihal sabar. Sabar. Jadi kuliah tak ada lama-lama dah, PKP ni tuan-tuan. Dia dah cakap seorang ni dekat depan kamera dia lain. Lain. Kan? Tapi tak apalah, mana ada soalan-soalan sekarang, mana ada soalan-soalan online kan, saya cubalah layan mana yang boleh. Ya. Tapi tuan-tuan kebanyakan tak bagi soalan. Tuan-tuan Goma bagi salam ya kan. Saya jawablah Assalamualaikum salam kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila cerita tentang sabar ni, inilah dia kan, sesuai sangatlah dengan apa yang telah melanda negara kita ni, seluruh dunia, iaitu dilema kita ni dengan datangnya virus coronavirus ni kan. Coronavirus yang melanda seluruh dunia. Dia tak kira siapa, kecil, besar, tua, muda kan, orang miskin, orang kaya, tak kira siapa, semua manusia terdedah. Jadi pada ketika itulah macam saya cakap, hikmah di sebalik ujian ni adalah mengajar kita tentang pentingnya kita ambil berat antara satu dengan yang lain. Masa tu tak kira dia ni susah ke, dia ni senang ke, apa pun, setiap individu tu mustahak. Setiap individu tu penting. Jadi kalau seorang ada penyakit, kenalah declare, kena bagi tahu. Tu sebab tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mana yang boleh masuk dekat pasar raya ke, pergi mana tempat-tempat yang boleh pergi, patut scan lah tuan-tuan kan. Buat masa ni kenalah sabar kan. Saat kita ditimpa musibah, lalu hati kita ikhlas menerimanya, tu dia, tu maksud sabar. Waktu datang musibah, ikhlas terima tanpa kita sumpah seranah, tanpa kita mengeluh, tanpa kita mempertikaikan. Itulah dia sabar. Sabar ni adalah hati tetap sejuk walaupun kita berada di bawah panas terik. Tetap hati kita tabah walaupun keadaan ia susah. Sabar ni adalah kunci hidup kita untuk dapat hidup yang tenang dan aman. Kan? Tenang dalam menghadapi segala ujian, dalam menyikapi ujian. Apa ujian datang, dia tetap tenang, tak sabar. Bila kena ujian, dia terus fikir, apalah ya Allah Ta'ala nak bagi kat aku ni. Macam tu. Dia tak ada cakap, kenapalah hidup aku jadi macam ni. Kan? Paninglah kepala macam ni kan. Hidup ni sama macam baik-baik mati je. Kadang-kadang je kena cakap macam tu. Kan? Jangan tuan-tuan. Walaupun duduk dekat panas terik, dia tetap sejuk. Walaupun dia susah, dia tetap tenang. Lapang dada dia. Kan dia ibarat analogi yang paling mudah tuan-tuan. Kalau kita ambil lah kan. Kalau kita ambil sesudu garam. Lepas tu garam tu tuan-tuan, cuba kita letak dekat dalam cawan. Macam mana rasa? Tuan-tuan cubalah tuan-tuan, bancuh tengok macam mana rasa. Kan? Berubah muka tuan-tuan kan? Berubah muka kita. Letak dalam masin, betul tak kan? Sebab apa? Sebab cawan tu ruangan dia kecil.
Tetapi kalau kita ambil satu sudu garam tu, kita letak dekat dalam baldi. Macam mana pula? Mungkin silap-silap tak rasa pun masin tu. Sebab apa? Bekas dia tu terlalu besar. Macam tu juga hati kita. Kalau hati kita ni lapang, kan? Hati kita ni tenang. Walau apa ujian datang, dia tetap tenang. Kan? Kalau kita tengok di dalam surah Ali Imran, Allah Ta'ala berfirman, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Surah Ali Imran ayat 146. Kan? Maknanya kalau Allah sudah mencintai seorang hamba kerana kesabaran, maka semakin terbukalah pintu kebahagiaan untuk hamba tersebut yang diberikan olehnya. Makna kata sabar. Kan? Dia tak adalah dia mempertikaikan, berungut. Kan? Kejap lagi saya cerita macam mana bila kata Allah Ta'ala bagi ujian tu, Allah Ta'ala hantar 2 malaikat untuk tengok orang yang ditimpa ujian ni. Macam mana agaknya keadaan dia bila terima ujian. Apa yang dia cakap. Apa yang dia rasa. Macam tu. Kejap lagi saya cerita. Dan begitu juga Allah Ta'ala berfirman, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 155. Khabar gembira ni apa dah? What is the great news, kan? What is the good news tu? Apa dia? Apa berita yang baik sangat tu? Jadi kan dalam tafsir Jalalain, khabar gembira yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah syurga Allah. Tak adalah benda lain yang paling kita nak sekali, syurga. Jahat mana pun orang tu dia nak masuk syurga. Penyanyi rambut kambang tu pun nanti mau di pintu syurga, dia kata kan. Walaupun dia tu bukan Islam, tapi dia pun cita-cita tinggi tu kan. Cita-cita dia syurga juga kan. Dalam pengertian syurga adalah balasan bagi mereka yang bersabar saat diuji oleh Allah SWT di dunia. Syurga yakni rumah kebahagiaan yang menjadi dambaan semua umat manusia dari sejak Nabi Adam AS hinggalah ke zaman Nabi Muhammad SAW. Dia kiranya macam nak bersabar ni, dia macam ubat lah tuan-tuan. Macam ubat, ibarat ubat. Kesabaran ni, ubat ni sifat dia apa? Ubat ni sifat dia pahit, kan? Tak ada siapa yang gemar makan ubat dah, kan? Tak ada siapa, kan? Tak ada. Ada kadang orang cakap, dia kata madu tu ubat, tapi tengoklah madu yang macam mana, kan? Ada kat madu yang pada setengah orang tak nak madu tu, kan? Yang faham-faham lah tuan-tuan. Tapi maksud kata, bila cerita tentang ubat, biasanya kita faham, lazim kita faham, memang pahit. Itu sebab ramai orang kalau ubat pil tu dia dah siap air, dia telan. Tak ada yang kunyah ubat tu tuan-tuan. Tak ada. Kan? Kalau yang melainkan yang ilmu dia tinggi tu memang dia kunyah lah tuan-tuan. Kan? Jadi kalau kita beli ubat kat kedai sensei tu, kedai Cina yang ginseng-ginseng tu semua pahit tu. Kan? Tak ada yang manis dia tuan-tuan. Jadi makna kata dia memang pahit. Memang pahit rasanya waktu mula-mula rasa. Tetapi bila dah minum ubat tu walaupun pahit, kita tetap telan sebab kita rasa kesan kemanisan daripada badan kita tu. Tu sebabnya. Sebabnya kita telan juga walaupun pahit. Maknanya artinya ubat ni pahit ni terasa di mulut, tetapi kemanisan yang menjala ke seluruh tubuh badan kita. Kan? Jadi begitu juga dengan sifat sabar. Dia akan terasa pahit di awal ujian itu tiba pada kita, tetapi akan manis di akhirnya. Contohnya mak ayah kita kan, orang-orang lama yang membesarkan anak, ya Allah pahitnya. Pahit membesarkan anak ni. Yang payah betul. Makan banyak pula tu. Anak-anak makan banyak, tak tahulah macam mana boleh hidup ke tidak anak aku ni. Tetapi lama kelamaan bila anak-anak dah besar, anak-anak dah kerja, anak-anak dah kahwin, anak-anak dah hulur duit bulan-bulan bagi kat mak ayah dia, masa tu dah mula dah rasa kemanisan bila selesai membesarkan anak. Mula-mula tu ubat, tapi kesannya susah payah yang mula-mula makan ubat dulu tu, akhirnya kesannya kemanisannya bila anak-anak dah berjaya. Tengok anak berjaya pun dah manis rasanya, belum lagi dia bagi duit, lagi manis kan. Tapi ada juga yang ubat sampai kesudah jadi ubat, ada juga kan, daripada kecil bolong sampai besar menyusahkan orang tua, contoh kan. Jadi itu ada juga tuan. Tapi doa lah, minta tak ada lah macam tu kan. Sungguh beruntung orang-orang yang boleh menahan gejolak jiwanya. Dalam jiwa itu yang rasa payah hati dia boleh tahan, bersabar dengan setiap takdir yang menimpa dirinya.
Sabar tidak melulu berhubungan dengan ujian atau musibah. Ya. Maknanya dia tak melulu lah. Maknanya dia tenang aja. Kan ada setengah orang tu dapat ujian ni paling teruk tuan-tuan kan. Ujian ni ujian susah, ujian tak ada duit, ujian sakit. Tapi ujian yang paling perit daripada sakit satu hal. Yang paling perit adalah kehilangan orang yang kita sayang. Itu paling perit. Kebanyakan lah menurut kajian kan memang kehilangan isteri, kehilangan suami, kehilangan anak-anak. Tiba-tiba anak pula dia ni orang baik, lagilah terasa pahitnya tu. Kalau memang dah setan dujana tuan-tuan, kalau dia mati tu taklah rasa sangat. Tapi ni sebab baik kan kita terasa lah kan. Terasa sangat-sangat. Tetapi sabar ini juga dikaitkan dengan 3 perkara. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Mekah Syafatul Qulub, penenang jiwa, kata Imam Al-Ghazali, dia kata sabar itu terdiri daripada beberapa bahagian, iaitu 3 bahagian. Apa dia? Yang pertamanya sabar untuk taat pada perintah Allah. Itu pertama. Kedua, sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Dan yang ketiga, sabar di dalam menerima ujian dan musibah. Yang pertama, sabar dalam menjalani ketaatan. Maknanya sabar dengan untuk taat perintah Allah. Sebab bukan senang. Kalau orang tak sabar, dia tak semayang. Kalau orang tu tak sabar, puasa, silap-silap, orang puasa dia breakfast. Makan pagi dia. Kan? Kalau zakat pun tak bayar. Tak sabar. Tak bayar, tak payahlah, sikit sangat. Alah, tak ada hal lah tu. Nanti bayar sekali. Dia main belasah dia je. Orang nak pergi umrah, nak pergi haji, lagi kena sabar. Kalau tak sabar macam mana? Takut tak sempurna ibadah yang dilaksanakan. Salat 5 waktu terus menerus setiap hari 5 waktu sehari dikerjakan tanpa ada rasa penat, tanpa mengeluh sedikit pun. Sesibuk apa pun kita tetap mengerjakannya. Maka tu sabar tu. Dia sibuk ni. Dah masuk zuhur lah. Berhenti jap salat. Lepas tu asar. Tadi solat ni salat lagi. Aduh, solat macam baru je. Contoh kan, orang tak sabar dia akan cakap macam tu. Walaupun dia tak sebut, tapi dalam hati dia menyebut macam tu. Kan? Sesakit apa pun. Tapi kalau dia mengeluh, apa tak apa. Kalau dia mengeluh, aduh, hai aku ni. Ya Allah, dah terlewat dah aku ni. Dia mengeluh pada diri sebab lewat tu boleh. Kan? Tapi kebanyakannya kalau mengeluh macam tu, dia tak sengaja. Kan? Sesakit apa pun penyakit yang dideraitai, sesibuk mana pun dia dalam bekerja, selama mana akal masih berfungsi, salat tetap menjadi kewajipan. Saat bulan puasa, selama sebulan penuh bersabar menahan segala hujan lapar dan dahaga di siang hari. Dalam hal ibadah, semuanya dilakukan dengan senang hati, tanpa ada rasa penat, tanpa ada rasa pening kepala, rasa terbeban yang menghampiri. Tak ada. Jika kita mampu bersabar dalam beribadah, maka Allah akan mengurniakan kita dengan 300 darjat tingkatan pahala, yang mana setiap satu darjat itu seperti sesuatu di antara langit dan bumi luasnya. Tu. Bayangkan satu darjat langit dan bumi, dia 300 darjat. Macam mana tu? Sebab bersabar untuk taat perintah Allah. Sebab bukan senang. Kan? Ada orang bila tak boleh pergi masjid, dia tak rasa apa. Dia rasa okey, PKP elok sangat ni tak payah pergi. Orang pun tak cakap kalau aku tak pergi. Orang tak kata kalau aku tak pergi, dia kata. Tapi kalau orang yang dia memang dah biasa tekun hari-hari datang, dia rasa sayang tu, datang juga tu. Dia nak datang, boleh tak kami masuk? Kalau dekat KL tu, dia tutup pintu pagar tu. Dia tinjau-tinjau, Bilal, buka Bilal. Takkan saya seorang tak boleh? Nak juga masuk. Ada satu hamba Allah yang saya kenal ni, dia memang tak pernah tinggal semayang dekat masjid. Disebabkan dia nak pergi masjid, dia minta jawatan Bilal tu dekat imam tu. Sebab dia nak masuk semayang tu. Lepas tu mak dia punya marah sebab dia belum kahwin lagi. Ni sahabat saya lah. Dia minta, mak dia bising, duduk rumah, mengada nak pergi juga masjid, kata tu. Mak dia marah sebab dia saja nak pergi, sebab Bilal dah ada, tapi memang imam tu nak panggil dia jawatan Bilal tu. Kan? Sebab dia memang kebiasaan dia tak tinggal solat jemaah dekat masjid. Macam itulah tuan-tuan kan. Kemudian yang kedua, sabar di dalam meninggalkan larangan Allah. Hati mungkin tergoda untuk mabuk arak kat luar sana. Ini bukan kita lah. Kita memang tak akan cakap apa kan. Dia kalau dapat setitis, saya kata kawan-kawan saya yang mana yang pernah terlibat tu, dapat setitis memang nak lagi. Tu penyakit dia.
Orang yang dah tinggal tu dia tak dapat sehirup jadilah. Ada masalah tu kan. Masalah tak boleh. Walaupun sikit kan. Walaupun sikit. Yang penting tak mabuk. Dia kata, tetap tak boleh tuan-tuan kan. Mabuk arak dia tahan. Berfoya-foya daripada keluarga dia. Tinggal dengan keluarga dia mula. Kat mana kita nak enjoy ni? Kat mana nak ni? Dia mula cari benda-benda maksiat. Akhirnya yang itu pun dia tahan. Hatinya sentiasa ada bisikan untuk melarang dia, menghalang dia daripada buat. Maknanya bisikan itulah bisikan-bisikan sabar. Larangan-larangan yang sudah digariskan agama, dia takkan langgar. Hanya sahaja kita ni dituntut untuk bersabar pada semua itu kerana balasan bagi orang yang bersabar untuk meninggalkan larangan Allah ini adalah dianugerahkan 600 darjat pahala, yang mana setiap satu darjatnya seperti sesuatu antara langit ketujuh dan bumi. Makna lagi luas daripada yang tadi. Lagi luas daripada tadi, 600 tingkatan darjat pahala menurut Imam Al-Ghazali. Dan yang ketiga, sabar di dalam menerima ujian dan dugaan daripada Allah. Ini paling berat sekali. Ujian ni macam-macam lah. Ujian sakit, ujian barang hilang, duit kena curi, duit kena tipu, ujian barang, ujian rumah runtuh, ujian rumah hanyut, ujian banjir, tak salah, ujian PKP berniaga tak boleh, semua tu masuk dalam kategori yang lagi besar kan. Yang mana ujian ini tetap harus dihadapi dengan sabar. Hati harus qanaah, yakni menerima ujian tersebut. Yakinlah yang ujian tersebut yang Allah Ta'ala berikan itu telah pun disesuaikan mengikut kemampuan kita. Kalau orang tu imam, sesuailah dengan ujian imam tu. Kalau dia Bilal, sesuailah dengan Bilal. Macam saya makmum, lain. Tapi ujian penceramah lain pula kan. Ujian pengurusi masjid lain pula. Ujian ketua kampung lain. Ujian wakil rakyat lain. Semua ada level-level yang mana Allah Ta'ala dah bagi tahu, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah takkan bebankan kita melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Tu kena yakin tu tuan-tuan. Ya. Jadi setiap hamba tingkat keimanan berbeza, maka ujian pun berbeza. Imam dengan imam tak sama. Imam besar lain. Imam masjid daerah lain dengan imam kampung lain. Kan tengok pula, dia berbalik daripada Mesir, lain ujian dia. Lain. Dia pula belajar tinggi-tinggi, lain pula ujian dia. Ujian duit lain pula, ujian ni lain. Semua ada. Allah Ta'ala maha mengetahui. Kan? Ketika kita mampu mengawal dan juga mengelola segala ujian yang datang kepada kita, maka Allah Ta'ala akan menganugerahkan kepada kita 700 darjat tingkatan pahala. Tadi yang memula tadi 300 langit dan bumi. Yang keduanya yang bersabar meninggalkan larangan Allah 600 tingkatan darjat, yang mana satu darjat ni langit ke-7 sampai ke bumi, lagi besar. Kan? Yang mana 700 tingkatan darjat pahala nanti di syurga nanti, yang mana setiap darjat itu adalah luasnya antara bumi sampai ke arasy Allah, paling tinggi tuan-tuan dan sekalian. Itu lagi besar. Itu sebabnya mana boleh ujian biasa-biasa. Kalau biasa-biasa bercakap boleh jawab 2 kali 2 4, itu tak ada cabaran lah. Mesti kena ada cabaran kan. Contoh tiba-tiba kena duduk Terengganu tak boleh balik, contoh. Tu ujian kat tu kan. Contoh lah kan, contoh. Kan. Tapi saya memang tak boleh balik sebab saya ada penggambaran dekat sini. Kita hanya buat setakat, nasib baik yang shot yang berat-berat tu kita dah buat awal-awal dah. Jadi sekarang ni tengah tengok tunggu kontraktor, tengah rakam kontraktor, siapkan rumah. Interview pun sikit-sikit aja kan. Semua dengan surat kebenaran polis lah. Jadi alhamdulillah di Terengganu kita habiskan. Ada juga hikmah dia. Kalau tidak tu habis di Terengganu kena pergi Selangor. Kan? Rupanya Selangornya dah tak boleh. Selangor lagi lah padam. Merah padam statistik dah. Sini merah je kan. Sana merah padam. Dah nak jadi hitam dah tu. Kan? Jadi tak payah kita settle kat Terengganu aja. Dekat Terengganu kita buat 2 episod, ada 1 episod istimewa di Terengganu. Apakah dia? Tunggu. Tengok sendiri mulai Isnin depan. Jam 9 malam. My House. Kita repair rumah orang-orang susah. Rumah asnaf. Bila nak cerita kat tu, orang yang bercakap tu ramai tak bersabar tu. Ada satu rumah tu yang kita buat ni, adalah jiran dia tegur.
Nak tanya ustaz lah, ustaz rasa dia susah ke? Inilah tanya pula. Wah, ajaran dia. Kan? Tak? Sebab apa yang dia nampak macam tak? Sebab orang ni asnaf ni tak pernah merungut pun dia susah. Anak-anak pun baik. Anak-anak belajar, orang kata orang Terengganu sebab apa? Cerdik. Kan? Brilliant. Kan? Betul. Jadi dia kata tak usahlah petikai. Ramai lagi orang susah ustaz. Betul? Dah ramai lagi kau tahu, kau pergilah tolong. Jangan cakap macam tu. Nampak tak? Itu tujuan kita. Bila kita bagi gerakan, maknanya kita gerakkan bantuan ni supaya buka ramai lagi orang akan bantu. Alhamdulillah di Kuala Terengganu ni ada satu syarikat produk kecantikan. Dia sponsor rumah tu dari segi perabotnya luar dalam. Yang dekat Kuala Besut tu pun sama, Maidam, alhamdulillah dia sponsor pula bagilah bantuan untuk dia teruskan perniagaan dia. Baguslah. Bagus. Jadi makna kata kita nak galakkan, jangan tanya apa yang orang lain dah bagi, jangan tanya apa pejabat agama dah bagi, jangan tanya apa sumbangan masjid. Tanya apa yang kita dah bagi. Itu soalan tanya. Kan? Macam di Pontian dulu ada satu NGO. NGO tu nama dia Jalan Muhammad Saleh. Dia tak ada taman, dia tak ada kampung, dia ada jalan ni. Rumah tu dekat jalan tu. Jadi dia takut bila ada kematian jadi masalah, dia tubuhkan persatuan tu, nama dia Persatuan JMS, Jalan Muhammad Saleh. Sebab senang nak urus kematian ke apa tu senang kan. Jadi dia buatlah. Jadi dia yang cari, ada je sponsor bagi. Termasuklah rumah yang kita buat tu dapat perabot, dapat tikar getah. Rumah tu daripada bersepah, dia kata orang yang bersih jadi cantik. Sumbangan, at least ada sumbangan. Katil anak, ada satu rumah tu anak 7 orang. Bayang, bilik satu. Bilik tu buat tukar baju je, tapi anak 7. Main-main. Macam mana cara dia buat tu? Macam mana boleh jadi macam tu? Lepas tu yang paling cemas tu, sumbangan orang tu bagi katil sama satu lah. Termasuk mak bapak pun dapat katil. Risau betul aku kata. Ini dapat katil pula bertambah anak tahun depan ni. Saya cakap dengan dia, bertambah anak tahun depan. Tak ada. Dia kata tak ada. InsyaAllah Ustaz, insyaAllah. Dia kata. Tak apalah kalau ada pun rezeki. Tak. Dia kata yang takut dia. Tak apalah rezeki Allah bagi. Mana kita tahu kan. Tapi memang. Dia kata, kalau orang nak petikai memang sampai bila tak sudah. Kalau kata-kata bantulah. Ni baru berapa episod. Program My House tu 13 episod. 13 rumah. Dalam Malaysia ni berjuta orang susah lagi. So maknanya orang lain pun boleh. Alhamdulillah saya dengar banyak pihak lah. Banyak pihak pun bantu. Imam K, Fisabilillah, Yadim. Lepas tu ada NGO lain. Bantu. Macam tu lah yang kita nak kan. Jadi makna kata kalau ada orang ada peruntukan lebih sikit nampak mah orang tu KKK 50,000. Bagi 50,000. Grup ni boleh bagi 10,000. Bagi 10,000. Yang penting repair rumah tu. Ada orang tu jambannya pakai zinc ni dinding tu. Itu pun kalau orang tinjau memang nampak. Macam tu lah. Buat besarkan bilik. Marah orang tua tu. Dia kata dia nak tanah nyangkung juga. Dia tak nak tanah duduk. Sekarang ni semua. Lepas tu macam mana? Dia cakap, Ustaz tolonglah Ustaz pujuk sikit tuan rumah ni. Tu cabaran khusus tu. Saya pun pujuk. Maaf ya nenek ya. Saya kata, minta maaf sebab tandas jangkung dah habis. Saya kata, tu tinggal. Saya kata macam tu. Kan? Tapi itulah dia tuan-tuan kan. Kena tu. Jadi mana kata bantulah mana yang boleh kan. Macam ni kat masjid ni. Kita bantulah. Ni malam ni siapa yang nak menyumbang dekat masjid boleh sumbangkan. Ni masjid ni alhamdulillah. Saya buat live kat sini tuan-tuan jangan risau. Kita ikut SOP yang mana tak boleh datang ramai. Tak boleh datang ramai. Ini adalah 3-4 orang tuan-tuan. Ya tuan-tuan. Nanti tuan-tuan dengar ada bunyi batuk, ada bunyi gelak sikit tu. Ni yang ni je imam dengan yang dibenarkan saja ada dalam ni. Jadi tabung dana masjid sebab masjid ni cantik tuan-tuan. Jadi bila cantik dia ada aircon, dia ada kipas besar. Jadi tuan-tuan fahamlah maksud cantik tu. Cantik tu bukan sesaja cantik, dia ada harga dia tuan-tuan. Pengurusan, penyelenggaraan dan keselamatan. Kan? Jadi makna kata kalau ikutkan dia tulis kat sini 10,000 tuan-tuan, apa bondo 10,000 tuan-tuan. Tuan-tuan bagilah banyak biar sampai 50-60,000 biar ada lebih tuan-tuan, tak ada masalah tu. Di antaranya pengurusan ni dia perincikan benda apa nak beli, laptop, PA system, digital TV, CCTV dan penyelenggaraan. Jadi sumbangan boleh disalurkan kepada akaun
Bank Islam. Di atas nama Tuan Masjid Kampung Terbauk, Bukit Tunggal, 1306-201-00-27545. Jadi siapa yang nak sedekah, nak infak, nak wakaf, boleh melalui akaun tu. Jadi kepada semua jawatankuasa, tolong komen dekat dalam tu, bagi balik semula nombor akaun tu. InsyaAllah kita sahabat-sahabat ni, terutama dekat page saya tu, daripada Singapura, Brunei, semua memang dermawan-dermawan belaka. Dan dia siap sumbang tu, siap tulis. Jangan pelik tau, dekat akaun nanti perincian dia. Dia tulis RM1 doakan saya, dia kata. Dia akan tulis macam tu. Dia tak tulis tabung masjid. RM2 doakan mak saya sihat. Dia tulis tu dekat perincian bank tu, dia tulis. InsyaAllah. Tapi kalau nampak Bank of America tu, bulk BULK tu Singapura tu. Tahu tu. Dia memang rajin menyumbang, insyaAllah. Kan? Kepada geng-geng saya dalam tim kuliah subuh Samsul Ubat tu, TKSSD, boleh mula bank in duit sekarang pada akaun Bank Islam Masjid Kampung Terbauk, Bukit Tunggal. InsyaAllah kita bantu masjid ni. Tuan-tuan buat saham akhirat, tuan-tuan. Kejap lagi kan saya ingatkan lagi. Ini pertengahan ni. Nyambil-nyambil tuan-tuan. Ya. Diriwayatkan Nabi SAW bersabda dengan membawa firman Allah SWT, tidak ada seorang hamba yang terkena musibah dan masih berpegang teguh kepadaku, kecuali aku akan memberikannya sebelum dia meminta. Nampaklah. Allah Ta'ala beritahu, aku akan bagi sebelum dia minta, aku dah bagi. Contoh hari ni. Berapa ramai malam tadi tak minta panjang umur, pagi tadi hidup lagi. Itu contohlah kan. Iya. Tuan-tuan tak perasan tu. Tak minta, tiba-tiba nasi dagang atas tol depan muka. Contohlah, contoh. Setakat ni belum berlaku dekat saya lagi lah, tuan-tuan. Ni cerita aja kan. Orang cakap, nasi dagang atas tol sedap lah. Nasi dagang ni sedap lah. Tapi satu pun tak sampai kat saya lagi. Saja bagi hint, tuan-tuan. Begitu juga, tuan-tuan. Begitu juga disebutkan, dan tidak ada seorang hamba yang kena musibah lalu ia bergantung selainku, kecuali aku menutup pintu-pintu langit. Maka jelaslah wajib bagi yang berakal sentiasa bersabar menghadapi bencana, seharusnya tidak mengadukan bencana kepada sesama manusia agar dia selamat dari seksa dunia dan akhirat, dan dilempahkan kepada para nabi dan wali. Kata Imam Junaid Al-Baghdadi, bencana merupakan penerang bagi orang yang bijak, gerakan kebangkitan bagi orang-orang mencari redha Allah, kebajikan bagi orang mukmin, kebinasaan bagi orang-orang yang lupa akan zat kebesaran Allah. Bukankah tak ada orang mukmin yang mampu merasakan manisnya iman kecuali dia memperolehi limpahan bencana, kemudian ia redha dan bersabar. Makna nak tahu beriman tak beriman, kena uji dulu. Macam mana nak cakap dia tu pesilat terhandal kalau dia tak berlawan dengan orang lain yang handal juga? Macam mana nak cakap dia tu bagus kalau dia tidak diuji? Mesti kena uji. Dia penyanyi yang hebat, contoh kan, pun ada pertandingan sampai ke mati bertanding lagi. Kan? Penyanyi bukan daripada muda sampai ke tua pun menyanyi lagi, tuan-tuan. Bertanding. Heran betul kalau ada orang kampung sini masuk pertandingan, escort dia dengan van jenazah, habis dah saudara sikit, tuan-tuan. Macam itulah. Payah warna, tuan-tuan kan. Macam tu je. Buat pertandingan masakan. Tentulah yang hebat-hebat masak masuk dalam tu. Dah menang pertandingan, barulah dia boleh isytiharkan dia paling pandai masak. Dia paling sedap masakan dia, kan? Macam tu. Ini sendiri pukul canang. Aku paling hebat sekali masak kat kampung ni. Rupanya memang betul. Orang kampung tu ada 3 rumah je. Tu yang dia paling pandai tu, tuan-tuan. Lagi 2 tu bujang, tak boleh lah. Contoh lah. Jadi sabda Nabi SAW lagi, barang siapa yang sakit semalam serta sabar dan redha kepada Allah SWT, maka dosa-dosanya bersih laksana baru dilahirkan oleh ibunya. Maknanya Allah ampunkan pula dosa kita. Ketika kalian sakit, janganlah segera mengharap sembuh. Kata ulama terdahulu, barang siapa yang tidak terkena musibah atau kesusahan selama 40 hari berturut-turut, maka bersaksilah menurut Allah dia tidak memperoleh kebajikan. Dalam arti kata lain, dia jauh pada rahmat Allah. Maknanya memang akan kena uji, betul tak? Ada ujian dia. Baru nak start motor, hujan pula nak pergi masjid. Ujian tu. Tapi dia tahu, oh ni rahmat Allah ni, tak apa, zap, redah, datang, kuyup lah. Tuan-tuan kan? Datang. Baju hujan ada, apa susah kan? Baru sampai depan dah kena roblok. Alamak, roblok pula. Helmet tak pakai pula tu. Makin tinggi serban tu dililit ni.
Tengok lesen, mati pula lesen. La ilaha illallah. Baru timpo-timpo. Dah lah lesen mati. Buka pula, angkat tempat seat motor tu. Rotek pun mati. La ilaha illallah. Lesen mati, rotek mati. Hoi, bertimpo-timpo betul. Tapi dia tenang. Tak apalah, sabar. Rupa-rupanya baru nak tulis saman. Nanti dulu. Rupanya ada pula orang kampung, polis orang. Tak apalah, kita bagi amaran lah kali ni. Lain kali je jangan apa. Okay, baik-baik, saya minta maaf. Kan, macam tu. Itulah. Kalau kau nak saman pun, relax. Kata tak apa. Tak ada hal. Apa nak buat kan? Kalau kau nak saman. Nak marah tak boleh tuan-tuan. Terima lah kan. Melalui Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang hamba mukmin memperolehi bencana, maka dia berfirman kepada malaikat di sebelah kirinya, ambilkan alat tulis untuknya. Kemudian dia berfirman kepada malaikat sebelah kanannya, tuliskan untuk hamba-Ku ini satu kebajikan yang dia lakukan. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, bila mana ada hamba Allah sakit, dia mengutus 2 malaikat untuk pergi tengok. Kan? Pergi kau tengok apa yang dia cakap bila dia diuji ni. Tengok dia cakap apa. Dan berfirman, lihatlah apa yang diucapkan oleh hamba-Ku. Malaikat itu berkata, dia mengucapkan Alhamdulillah, dan ucapan itu dilaporkan kepada Allah. Contohlah kan. Pergi tengok Samsul debat tu kata apa. Dia demam tu, pergi tengok. Hantar 2 malaikat. Bukan Allah Ta'ala tak tahu. Allah Maha mengetahui saja bagi kerja kat malaikat. Bila malaikat pergi tengok, contohlah Samsul debat. Alhamdulillah. Agaknya Allah saja bagi aku demam ni, biar aku boleh rehat ni, supaya tak adalah ceramah hari-hari. Contoh itulah. Dekat tu. Lepas tu sampai Allah, ya Allah, Samsul tu dia kata disyukur. Mungkin dia percaya yang kau bagi dia sakit tu supaya dia boleh rehat. Maka Allah Ta'ala beritahu apa? Allah Ta'ala sebut, seandainya aku matikan hamba-Ku ini, nescaya akan kumasukkan dia ke dalam syurga, dan kalaulah dia hidup, aku akan sembuhkannya dan aku gantikan daging dan darahnya dengan daging dan darah yang lebih baik. Ada yang cakap dalam hadis yang lain sebut daging dan darah yang baru. Kan? Serta aku meleburkan semua kejahatannya, maknanya ampunkan dosa-dosa dia. Tetapi kalaulah malaikat tu datang tengok, apa dia kata? Aduh, kenapalah aku sakit macam ni, mati lagi baik. Contoh, dia mengeluh. Maka Allah Ta'ala sebut, pesanlah kepada dia, suruhlah dia sembah Tuhan selain aku. Tu Allah Ta'ala beritahu. Allah tak sukalah kat kita. Allah Ta'ala buat tak tahu kita. Allah Ta'ala palingkan daripada kita. Kemudian kisah seorang fasik menjadi kekasih Allah. Ini kisah ni boleh ambil pengajaran lah. Sikit lagi tuan-tuan. Di kalangan Bani Israel ada lelaki fasik yang gemar melakukan dosa dan tidak pernah berhenti dari kejahatannya, sehingga kan penduduk sekitar menjadi resah dan tidak ada satu pun yang berani meleraikannya. Dosa memang buat dosa lah kerjanya. Semua penduduk hanya mampu berdoa kepada Allah agar ia disedarkan. Sehingga akhirnya Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Musa AS, kan, yang memberitakan bahawa di kalangan Bani Israel itu ada seorang lelaki yang fasik. Engkau harus mengusir pemuda itu agar kejahatannya tidak menimpa kepada penduduk sekitar. Kau pergi tengok. Kau pergi tengok sikit. Orang ni halau kan dia, daripada dia menimpakan nanti berjangkit pula kefasikan itu kepada penduduk tu. Maka Nabi Musa AS pun mengusir pemuda itu. Namun pemuda itu tetap berpindah-pindah desa. Bila halau dia pergi ke sini, halau pergi ke sini pula, halau pergi ke sini. Kan? Sekali lagi Allah mengeluarkan perintah untuk mengusir pemuda itu. Nabi Musa AS pun mengusir semua pemuda itu. Kali ini menuju ke arah mana? Ke arah padang pasir. Di sana dia tidak menyumpai satu makhluk pun, tumbuh-tumbuhan ataupun haiwan, bahkan keluarganya pun jauh daripada sisinya, sehingga akhirnya dia jatuh sakit kuat, dia terjatuh dan kepalanya tersungkur di pasir. Masa tu dia merintih. Difahamkan cerita ni. Masa tu dia merintih dalam hati dia. Dia kata apa? Andai ibuku ada di sisi kepalaku, pasti dia akan merasa kasihan dan akan mengasihani aku dan akan menangisi aku. Andai ayahku ada kat sini, pasti dia akan membantu menguruskan masalahku. Andai isteriku ada di sini, pasti dia akan menangisi pemergianku. Dan andai anak-anakku ada di sini juga, ia pasti menangis di belakang jenazahku sambil berdoa, ya Allah, ampunilah ayahku si pengembara yang tak berdaya, yang derhaka, yang fasik dan yang terbuang dari negaranya, dari desa ke desa dan sampai terasing pada padang yang luas ini.
Dari sini ia keluar dari dunia menuju akhirat dengan memutuskan segalanya. Ya Allah, engkau telah memisahkan aku dari kedua orang tuaku. Dia doa, ya Allah, engkau telah memisahkan aku dari kedua orang tuaku, anak-anakku dan istriku. Namun janganlah engkau putuskan rahmatmu dariku. Engkau sudah membakar hatiku lantaran berpisah dengan mereka. Namun janganlah engkau bakar aku dengan api nerakamu kerana kederhakaanku. Maknanya dia sempat bertaubat ni. Maknanya dalam pada dia dah teruk tu, dia dah jatuh tu, hati dia tu, dalam hati dia merintih beritahu, ya Allah, janganlah kau bakar aku dengan api neraka, janganlah kau jauh putuskan rahmatmu dariku. Pada saat itulah Allah mengutuskan para bidadari datang. Allah utuskan para bidadari datang, menjelma menjadi ibunya, menjadi istrinya, anak-anaknya dan menyerupai ayahnya. Mereka semua duduk di samping pemuda, sama macam mana dirintihkan tadi. Maknya pangku dia, yang isteri dia nangis, yang anak doakan dia, yang ayah pun usap-usap dia. Kan, sambil menangis, pemuda itu merintih. Inikah ayahku, ibuku, istriku dan anak-anakku sudah datang? Hatinya langsung gembira. Maka dia yakin yang dia boleh mati ke rahmatullah dalam keadaan suci dan diampunkan oleh Allah SWT. Kemudian Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa AS. Wahai Musa, pergilah ke padang pasir ini, di tempat ini. Kau pergi ke sini sebab di sana telah wafat seorang wali, yakni kekasih Allah dari sekalian waliullah. Hadirlah ke sana dan uruskanlah segala keperluannya. Nabi Musa pergilah. Nabi Musa tak tahu ni, yang tu lelaki yang sama ni halau tu. Bila Nabi Musa sampai ke sana, terkejutlah dia bila melihat pemuda yang dimaksudkan wali adalah pemuda yang dulu pernah diusir dari negaranya dengan perintah Allah juga. Nabi Musa AS melihat sekitar jenazah pemuda ada beberapa bidadari. Nabi Musa AS berkata, wahai Allah, bukankah pemuda ini yang pernah terusir dari negaranya atas perintahmu? Allah berfirman, ini adalah rahmatku. Itu sebabnya nak masuk syurga ke apa ke, semua rahmat Allah. Ini adalah rahmatku dan pengampunan dariku lantaran rintihannya di padang yang luas, juga lantaran berpisahnya dengan tanah negerinya, berpisah dengan orang tuanya, anak-anak dan istrinya. Lalu aku mengutus beberapa bidadari untuk menyerupai semua keluarganya, dan mereka semua ternyata hiba melihat dia di tempat terpencil ini. Sebab ketahuilah, bila seseorang mati di tempat yang terpencil, maka semua penghuni langit dan bumi menangis merasa kasihan padanya. Lantas aku adalah zat yang selalu menyayangi melebihi sayangnya mereka. Apakah tidak seharusnya aku mengasihani dia dan mengasihi dia, kan? Jadi itulah dia, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi maknanya dengan kita minta ampun, kan, dengan yang kita bertaubat kepada Allah, kan, dan dia tu melambangkan dia masih ingat Allah tu. Dia ingat kepada Allah. Bila manusia macam itulah, kebanyakannya bila dah susah memang ingat Allah lah. Sakit Allah walaupun dia terlupa yang disebut tu Allah tu, tapi dia mengeluh tu lah, Allah kan. Jadi itulah dia, tuan-tuan sekalian. Yang penting ni kita belajarlah bersabar, kerana ganjaran untuk sabar ini sangat besar sekali Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah sentiasa bersama kita. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah sentiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sekali lagi saya nak maklumkan kepada semua yang sedang mengikuti kuliah ini secara live, bolehlah menyumbangkan sumbangan kepada tabung dana Masjid Kampung Tebauk Bukit Tunggal, Kuala Terengganu Darul Iman, bagi tujuan pengurusan, penyelenggaraan dan keselamatan. Perinciannya kalau boleh nak cari dalam, taklah banyak sangat, dalam 10,000 je tuan-tuan. Kacik punya hal lah tuan-tuan. Kalau malam ni bank in kan 10,000, kita tutup tarikh tuan-tuan. Tarikh bagi 10,000 kan. Kalau ada yang bagi lebih, kita pandai lah buat benda lain, insya-Allah. Kalau dapat tuan-tuan bagi, kalau tuan-tuan bagi sampai 15,000, boleh laptop yang handal sikit kan. Ini 2,000 ni kira command tuan-tuan kan. Ni kita cari yang handal sikit tuan-tuan. Yang laptop, PA system, sekarang ni dah okey kan. Insya-Allah. Begitu juga digital TV, CCTV, penyelenggaraan tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan, sebab apa tuan-tuan kena ingat, bila masjid ditutup sebab PKP, maka tabungan pun akan terhimpit tuan-tuan. Semua masjid surau mengalami masalah yang sama. Jadi malam ni dah ada ruang dan peluang, tuan-tuan bolehlah infakkan ke akaun Bank Islam 130-6201-0027-545, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan sekalian, kalau ikutkan hari ini kita isyak berapa? Ya? 29.
Oh, sempat lagi lah. Sekejap saya tengok. Banyak sangat dalam 10,000 je tuan-tuan. Mak tu keluar lah. Sekejap. Tengok malam ni apa soalan, ada tak soalan keluar? Ramai juga dekat 1,000 orang tengok live ni. Terima kasih banyak lah. Ada tak soalan-soalan? Itulah bagi salam banyak soalan tak ada ni. Husband saya walaupun umur dah 84 tahun, memang dari bujang dah solat berjemaah masjid tak gagal. Dapat pergi masjid dah macam kucing hilang anak. Bila tak dapat pergi, nampak? Macam tu baguslah tu. Ada contoh ni. Ada tak soalan-soalan? Nombor akaun dah masuk dah dalam ni? Belum masuk lagi Masuk dah Masuk dah, okey. Macam mana nak sabar dengan dugaan datang dengan serentak? Mohon beri cara penyelesaian menurut Islam. Yang datang serentak ni kena hadap lah tuan-tuan. Susunlah satu-satu. Tak baik jadual dia Isnin macam mana, Selasa macam mana kan. Tapi mana dia datang serentak, memang hadap dengan kesabaran. Sabar dengan apa gak yang datang. Selesaikan satu-satu, insya-Allah. Boleh tuan-tuan. Masalah tu. Kan? Banyak yang meluahkan dalam ni. Saya tengok orang banyak ibu tunggal ni. Ibu tunggal ni meluahkan banyak balun suami, nampak ni kan. Tak apalah tuan, sabar tuan. Minta maaf. Itulah hari ni pun ada orang maklumkan tentang Datuk Jamali Syadat ni kan. Dia sihat. Dia ni agak uzur, tapi tolonglah jangan bawa cerita-cerita yang bukan-bukan tuan-tuan. Doakan baik-baik aja. Kalau tengok tak ada soalan ni, maknanya kita anggap dah tak ada lah tuan-tuan. Jadi insyaAllah, jadi pada siapa yang nak menyumbang, boleh sumbangkan kepada tabung masjid Kampung Terbauk Bukit Tunggal, insyaAllah. Jadi itu saja daripada saya tuan-tuan dan sekalian. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak kepada Jawatankuasa Masjid yang sudi mengundang saya untuk buat live online walaupun tak ada orang sangat hari ini. InsyaAllah kita akan teruskan buat kerja-kerja dakwah ni tuan-tuan sekalian. Sungguhnya baik itu datang dari Allah SWT. Mana yang kurang itu berpunca dari kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.